Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia masih menjadi perbincangan di dunia maya. Kemenangan beberapa negara termasuk timnas Indonesia dan kekalahan tim-tim yang sebelumnya menggadang-gadangkan diri lolos dari kualifikasi ini masih menggema, terutama ekspresi kekecewaan dari para pendukungnya. Salah satunya timnas tetangga yang tak disangka-sangka sebagai macan Asia Tenggara dan sudah terkenal mampu menahan imbang Korea Selatan pada Piala Asia kali lalu, terpaksa harus menelan 2 kali kekalahan berturut-turut dan dijadikan lauk oleh tim dari Jazirah Arab Oman dengan skor yang sama 2-0. Namun jauh sebelum itu, netizen negara tetangga sebelum bergulirnya kualifikasi Piala Dunia 2026 selalu mencuit tentang peringkat FIFA negaranya dan dibandingkan dengan Indonesia. Kalau letak tunggul kayu pun manage diorang, diorang still boleh menang. Lepas tu bermacam-macam alasan diberi, berbanding lawan tim-tim yang juara dunia lah, apa benda lah. Tapi memang dah confirm turun untuk kalah, buat apa kan? Tak bagus untuk ranking kita. Itu kira perlawanan sarkas je lah. Lagi satu, di channel ini sebenarnya mereka itu membahas tentang sepak bola mereka sendiri atas perlawanan melawan Solomon. Namun di sisi lain di situ ada celetukan sedikit tentang sindiran soal perlawanan Indonesia yang akan melawan juara dunia yaitu Argentina. Ranking FIFA, Malaysia di tangga ke-132 dunia selepas tamat Piala Asia 2023. Ranking FIFA Malaysia, Harimau Malaya menamatkan kempen Piala Asia 2023 di tangga ke-132 dunia secara rasmi. Skuad kendalian Kem Panggon berjaya meraih satu mata hasil keputusan seri 3-3 berdepan Korea Selatan bagi aksi terakhir kumpulan E. Dan ketika menelan 2 kali kekalahan, peringkat FIFA dari negara Malaysia ini langsung turun drastis dan diprediksi disalib oleh Indonesia, sehingga kondisi itu pun sepertinya tidak diterima oleh sebagian pendukungnya. Ya, ada beberapa faktor kekalahan dari timnas Malaysia ini, dan yang masih menjadi perbincangan hangat di negara tetangga ini adalah keadaan lapangan yang mereka sebut padang, dan menurut sebagian pengamatnya sebagai lapangan berstandar kampung, yang menurut mereka selain memberi andil dalam kekalahan Malaysia, juga membawa citra yang tidak bagus bagi negaranya, apalagi dalam event internasional. Isunya lah mengenai padang Stadium Nasional Bukit Jalil, padang bola. Namun status padang ini masih lagi menjadi persoalan. Dan kalau mengikut laporan Cosmo semalam 25 Mac, menyebutkan padang Stadium Nasional Bukit Jalil ini masih lagi dalam statusnya hancur. Padang Stadium Nasional Bukit Jalil hancur untuk Malaysia bertemu dengan Oman. Namun semalam YB Menteri Belia dan Sukan memuat naik status dalam media sosial memaparkan gambar rumput padang tu yang agak elok. Mungkin dia ambil daripada tepi, kalau dia ambil daripada atas keadaan yang mungkin berbeza. Tapi walau macam mana pun, isu yang kami nak highlightkan di sini ialah insiden yang berlaku seperti yang berlaku kali ini agak memalukan negara, kerana perlawanan Malaysia dengan Oman ni perlawanan sukan bola sepak yang bertaraf antarabangsa. Kita jadi tuan rumah, tiba-tiba kita tak dapat menyediakan padang yang bertaraf antarabangsa. Saya sebutlah ucapan saya, kita punya perlawanan antarabangsa tapi padang kita mungkin taraf macam kampung kerana kita tak dapat urus dengan baik. Dan yang lebih agak malang lagi ialah apabila didedahkan oleh jurulatih Oman dan Malaysia juga tak dibenarkan buat latihan di atas padang rumput di Stadium Bukit Jalil. Biasanya sebelum kita main satu-satu perlawanan, kita akan dibenarkan buat latihan di atas padang itu untuk kita ambil mood. Betul lah coach? Sebelah saya ni bekas jurulatih yang berpengalaman di Parlimen Kangak ni. Sebelum ni Malaysia nombor 1, sekarang jatuh ke tempat yang ketiga. Apa sudah jadi dengan Malaysia? Kekalahan 2-0 ke atas Oman telah menyebabkan Malaysia jatuh di tempat yang ketiga, bawah Kyrgyzstan, dan top of the table adalah Oman itu sendiri. Tak cukup cerita tentang pemain yang kurang bersedia, ada lagi satu kisah, padang Bukit Jalil ini kurang bersedia. Betul ke tidak? Kalau kita lihat video yang dikongsikan melalui drone terbang melimpasi Bukit Jalil,
Keadaan padang selepas konsert Ed Sheeran telah menyebabkan kondisi padang jadi macam tak kondusif untuk bermain. Jadi di sini kita dapat lihat Kim Panggon hanya ada 4 hari untuk menyediakan skuad menentang Oman bagi memastikan kita dapat keputusan yang baik. Dan untuk pengurusi stadium, Datuk Hans Isaac pun ada masa 4 hari untuk memastikan keadaan padang itu kondusif. Takkanlah kita nak tunjuk padang macam tu dengan Oman. Kita main kat Oman tu padang cantik kot. Apalah kata Oman nanti, kau bagi aku main sawah padi ke ni? Ketua Jurulatih Negara Oman, Jaroslav Silhavi mengatakan padang Stadium Bukit Jalil kurang sempurna dan menyukarkan pemain untuk beraksi dengan lebih baik. Manakala Jurulatih Malaysia semasa ditanya oleh wartawan mengatakan beliau tidak mahu memberi apa-apa pandangan berkaitan dengan keadaan padang. Saudara dan saudari, perkara ini sangat memalukan apabila negara luar melihat Stadium Negara Bukit Jalil seumpama padang kampung. Saya mencadangkan agar kementerian menyediakan gazebo di tepi padang dan menanam pokok kelapa dan mangga agar dapat suasana kampung tersebut. Jika itulah yang mereka hajatkan terhadap Stadium Negara kita. Ada juga Cyber Trooper Pakatan Harapan mengatakan bahawa padang bola Bukit Jalil rosak kerana konsert yang diadakan sebelum ini. Bukan salah kerajaan. Bila dah gagal, nak salahkan pihak lain pula. Yang benarkan artis luar negara menggunakan stadium juga adalah mereka. Ini yang peliknya. Bagaimana nak mentadbir negara kalau satu stadium pun kamu tak boleh nak jaga? Saudara dan saudari, ini ternyata kerajaan gagal dan teramat gagal. Sepatutnya Menteri Belia dan Sukan ambil tanggungjawab ini untuk letak jawatan kerana telah pun memalukan negara Malaysia yang tercinta ini. Tapi topik paling hangat diperkatakan sekarang adalah situasi padang dekat Stadium Bukit Jalil. Okey, kalau korang tengok, korang boleh zoom dekat-dekat, nampak ada petak-petak tanah lecak kat situ. Aku pun tak tahulah macam mana kan. Apa yang lebih memalukan adalah benda ini telah pun dilaporkan oleh media-media dekat negara lain. Okey, orang Malaysia memang dah tahulah padang Bukit Jalil ni memang barai. Tapi sekarang ni negara-negara luar pun dah perasan benda ni dan mengutuk stadium kita. Ini pula adalah latest update pada malam tadi. Nampak macam lawa kan? Tapi kalau korang zoom in betul-betul, korang masih nampak lagi 3 petak tanah tu masih lagi ada dekat situ. So, kita tengoklah macam mana game Malaysia lawan Oman pada malam tadi, barai ataupun tak barai. Kita tengoklah macam mana. Dan of course, individu yang paling bertanggungjawab pasal padang ni adalah Hans Isaac, juru padang kita. Terpaling power pasal padang. Tengok-tengok padang kita sekarang ni barai. Dia mengatakan, dia menjamin yang padang Stadium Bukit Jalil pada malam ini akan jadi okey. Cantik je kan. So, kita tengoklah macam mana. Kalau Malaysia kalah, kita salahkan padang. Okey, selalu kami katakan bagi timnas Indonesia, setiap pertandingan adalah pelajaran. Dan di balik kemenangan tentu ada kekurangan yang perlu dibenahi dan tidak harus jumawa dengan hasil yang diraih. Akan tetapi harus tetap fokus pada pertandingan-pertandingan yang akan datang. Karena langkah menuju tiket Piala Dunia masih panjang. Dan kini saatnya kita pun memberi dukungan kepada timnas Garuda Muda yang bakal berlaga dalam putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan dimulai pada 15 April yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.